Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Surat yang ke-6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di rumah Abu Talib di perkampungan Bani Hashim. Bidan yang menyambut kelahiran baginda ialah Asy-Syifa, ibu Abdurrahman bin Auf. Apabila baginda dilahirkan, ibunya menghantar berita gembira tersebut kepada datuk Abdul Muttalib. Dia datang dengan penuh kegembiraan dan menamakan baginda sebagai Muhammad. Nama Muhammad bukanlah nama yang masyhur di kalangan orang-orang Arab. Walaupun begitu, Allah ingin melaksanakan ketentuannya dan telah dinyatakan dalam kitab Samawi yang diturunkan kepada para nabinya, seperti kitab Taurah dan Injil. Dengan itu Allah mengilhamkan kepada datuknya, Allah mengilhamkan kepada datuk baginda supaya menamakan baginda dengan nama Muhammad. Wanita pertama yang mengasuhnya ialah Ummu Aiman, iaitu namanya Barakah Al-Habsyiyah, hamba perempuan kepunyaan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama menyusukan baginda sallallahu alaihi wasallam Thuwaibah, yakni hamba perempuan Abu Lahab. Dulu telah kita baca pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berlakunya peristiwa yang besar. Serangan tentera Abraha. Peristiwa itu berlaku lebih kurang 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang disebut oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab dia Ar-Rahiqul Makhtum. Peristiwa bergajah peristiwa yang sangat hebat. Kisahnya macam-macam dalam tafsir Quran, tapi Allah Ta'ala sebut secara prinsip dasar peristiwa tersebut dalam satu surah yang dinamakan dengan surah Al-Fil. Surah yang kita baca setiap kali dalam sembahyang. Tadi pun kita baca. Kita panggil surah lazim, surah yang biasa dibaca, surah yang pendek. Surah dalam sembahyang ni ada banyak kategori. Ada surah yang panjang-panjang macam surah Baqarah. Ada surah yang pertengahan panjangnya. Ada surah yang panjang tetapi dibaca dalam sembahyang oleh Rasulullah. Syekh Arsyad Banjari dalam kitab dia Sabilul Muhtadin menyebut beberapa pandangan ulama dalam menentukan surah yang mana dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Kerap dibaca oleh Nabi dalam solat, iaitu surah-surah bermula daripada surah Al-Hujurat ke bawah. Surah Al-Hujurat ni berkurang 2 muka surat setengah, satu rakaat. Hujurat ke bawah. Surah Hujurat ni kalau tak salah saya 515 muka surat ni. Muka surat 515. Jadi
sampailah ke surah ke bawah, kecuali surah As-Sajdah ni lah yang kita baca pagi Jumaat. Itu memang surah yang sunat Nabi baca tiap-tiap kali hari pagi Jumaat, subuh pagi Jumaat, dan dibaca rakaat kedua dengan surah Ad-Dahri ataupun surah Al-Insan. Jadi dalam surah tu disebut dasar-dasar peristiwa yang berlaku. Allah kemukakan pertanyaan tentang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashab ni penunggang, ketua ataupun tuan kepada gajah. Disebut fil, gajahnya seekor. Tapi dalam kitab sirah ada yang menyebut gajahnya berbilang-bilang. Sebab ulama mengatakan ashabul fil merujuk kepada penunggang ketua tu. Dia menunggang seekor gajah. Adapun gajah-gajah yang lain ditunggang oleh orang lain yang bilangannya 9 ke 13 ekor. Mana banyak. Dibawa khas daripada Afrika datang ke tanah Arab dan masuk ke Mekah, menggempar ke orang Mekah, sehingga orang Mekah lari. Satu, Habsyah ni kuasa besar, hebat lah. Dia bernaung dengan Rom pada masa itu. Kita dah bincang dulu, sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada dua kuasa besar dunia. Hari ini Amerika lah kuasa besar tunggal. Dia mendakwa kuasa besar tunggal, walaupun Rusia sebagai saingan. Bergaduh Rusia dan Amerika ni, kalau nak belasah Islam dia boleh bergabung. Rusia belajar dengan Amerika macam mana nak menyekat semangat jihad di kalangan orang Islam. Dia menggunakan golongan Sufi, golongan Sufi yang tak mahu jihad, zikir. Kalau kita ibarat kita zaman dulu, zaman kita lawan dengan Jepun komunis tu, kita tu tak masuk saya lah. Dia tak sempat. Orang lawan Jepun, lawan komunis, kita nak orang berzikir je, tak peduli. Yang penting aku dapat berzikir. Bukan berdoa ya Allah selamatkan mujahidin tu semua, itu lain. Ni dia kira dia je. Memang ada satu kumpulan manusia dalam dunia Islam tu begitu hidup dia. Kalau zaman khilafah ni kita akan baca sempat dia. So habis sirah Nabi kita pergi ke sirah-sirah khulafah. Zaman-zaman serangan Tatar, ataupun orang lebih cenderung menyebut Mongolia ke atas dunia Islam, sehingga habis bandaraya Islam. Tinggal satu je di Mesir, Baghdad, yang menjadi pusat kerajaan Abbasiyah pada masa itu, bergenang darahnya. Dia jadi banjir darah. Tak tahu nak bayang macam mana. Banyaknya orang Islam yang disembelih, dibunuh dengan zalim oleh orang-orang Tatar ni, orang-orang Mongolia. Jadi disebut dalam ayat Quran bagaimana Allah Ta'ala memusnahkan tentera bergajah yang hebat dari segi material, persiapan, ketenteraan. Gajah yang gagah dimusnahkan oleh burung dengan batu yang sangat kecil. Dan Abraha ni macam-macam riwayatnya. Disebut dalam kitab Ar-Rahiq Makhtub, dia ni sampai terbelah dada ni. Sehingga itu Allah Ta'ala memusnahkan. Kaabah ni dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada masa itu, kerana memuliakan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada pengkaji mengatakan Hajar Aswad pernah dicuri zaman moden ini, zaman moden ni, tapi dapat balik lah. Maknanya Mekah itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Kaabah itu khususnya demi memuliakan kelahiran seorang Nabi yang bakal lahir pada tahun itu, namanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni kehebatan Nabi akhir zaman, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu kepada segala Nabi dan Rasul. Yang best ni, kita ni termasuk di kalangan umat Nabi ni. Cuma tak berapa best je kita tidak ikut ajaran Nabi ni secara keseluruhan. Kita memilih apa ajaran yang kita suka, kita meninggalkan ajaran yang kita tak suka. Dan ini yang berlaku zaman mutaakhir ni. Mudah-mudahan dengan kita membaca sirah
InsyaAllah kalau kita dapat tamat, kalau kita baca lalu ni cepat habis ya. Mudah-mudahan kita faham bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak panggil sejarah. Kalau sejarah, ulama Arab selalu menggunakan perkataan tarikh. Tarikh lah, tarikh hari-hari penting. Tapi Nabi disebut dengan sirah. Sirah ni menyebut bermaksud perjalanan hidup. Kita baca belum lahir dah, kita dah baca 3-4 muka surat lah. Tapi kalau kitab yang besar, hampir 100 muka surat, 200 muka surat membincangkan sebelum kelahiran Nabi, bagaimana keadaan masyarakat Arab dan sebagainya. Kita baca sehari lalu, saya sebut dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Jadi Allah Ta'ala musnahkan sebagaimana disebut dalam surah Al-Fil. Rasulullah SAW dilahirkan di rumah Abu Talib di perkampungan Bani Hashim. Bidan yang menyambut kelahiran baginda ialah Asy-Syifa. Asy-Syifa ni ialah ibu kepada Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kehebatan kepakaran dalam bab ekonomi, usahawan. Dan dia seorang yang zuhud, usahawan yang zuhud. Zuhud ini maksud dia meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Maksud meninggalkan dunia ni, dunia tak duduk dalam hati dia. Tapi bukanlah tak ambil nikmat dunia tu. Nikmat tu dah ambil untuk kehidupan, untuk kelangsungan hidup. Mesti ada rumah, mesti ada kenderaan, mesti ada pakaian. Jadi dia ambil, tapi tidak sampai berlebih-lebihan. Dan harta dia banyak. Seorang lagi sahabat Nabi namanya Uthman bin Affan. Tak digelur, dia tak terkenal, dia ni kaya, tapi kaya lagi Abdul Rahman bin Auf ni. Saya nak sebut Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Affan yang menjadi menantu kepada Rasulullah, berkahwin dengan 2 orang anak Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Orang kita panggil salin tiko. Kita mana salin tiko mati kakak ambil adik. Salin tiko cikgu saya pun tak tahu, orang suka-suka, saya tak suka, saya tak faham. Tapi dia bercerita baru tahu salin tiko. Jadi apa nama ni, dia ketika peperangan Tabuk, Sayyidina Uthman ni telah mendermakan 900 ekor unta, disebut dalam kitab sirah, dan 200 ekor kuda. Kita kampung kita ni Atan jadi 3 ekor. Kita tak ada lagi. 900 ekor unta. Unta ni mestilah unta sehat lah. Sebab nak bawa barang di belakang dia. Harga unta ni tak tahulah berapa, kalau lebih kurang, kalau masa kami belajar dulu, unta yang kami beli untuk buat korban tu yang nampak tulang rusuk lah. Sebab itu yang boleh beli 6,000, 7,000. Kalau yang gempal tu 10,000 ke 12,000. Kita ambil 10,000 kali dengan 900, hampir 1 juta untuk tak campur kuda, tak campur isi. Mana-mana datang duit dia. Menunjukkan Islam ni bukan meninggalkan kekayaan kan, tapi bila kaya jangan sombong dan banyak memberi sumbangan. Barulah ada tolong-menolong di kalangan orang Islam. Apabila baginda dilahirkan, ibunya menghantar berita gembira tersebut kepada datuknya Abdul Muttalib. Kelahiran Nabi ini disebut dalam kitab-kitab sirah yang lain. Ibu Nabi mengandungkan Nabi dan melahirkan Nabi dalam keadaan yang sangat senang. Tak seperti wanita-wanita yang lain. Tak terasa sakit ketika melahirkan Nabi itu. Ini adalah barakah. Sebab panggil barakah sebab belum Nabi lagi. Bila Nabi panggil mujizat, keberkatan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila lahir bagi tahulah dekat datuk Kenapa bagi tahu dekat datuk? Sebab datuk lah yang menjadi, kita panggil istilah dia wali. Wali kita ni kalau mati, seorang lelaki mati, jadi anak tadi jadi yatim. Siapa yang bertanggungjawab ke atas anak itu? Datuk dia, kalau datuk dia masih hidup. Kalau datuk dia dah meninggal, adik-beradik bapak tadi wajib menjadi wali tu. Bukan ibu dia mengasuh biasalah, tapi untuk memberi tanggungan, memberi nafkah dan sebagainya, jatuh kepada ahli keluarga adik-beradik lelaki.
Jadi bagi tahu kepada Abdul Muttalib sebab bapa Nabi telah pun wafat ketika mana Nabi berada 2 bulan dalam kandungan ibunya. Ini yang masyhur pandangan. Jadi bila bagi tahu kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib sengajalah orang tak sangat sebut, kita sebut nama dia adalah Syaibatul Hamdi ataupun Syaibah. Sebab dia lahir tu ada uban di kepala dia sikit, dinamakan dengan Syaibatul Hamdi. Hamdi itu maksudnya kepujian. Jadi terkenal dengan gelaran Abdul Muttalib. Kalau kita ambil sikit sebagai ingat fakta sirah, ketika mana Muttalib adalah adik-beradik dengan Hashim, bila tahu yang Hashim ada seorang anak lelaki di Madinah, dia ambil, duduk naik satu unta. Jadi bila masuk ke Mekah, orang kata Muttalib beli unta dekat Syam, beli hamba dekat Syam. Kata di Muttalib, bukan, ini anak saudara aku, anak Hashim. Jadi orang kata tak, ini Abdul Muttalib. Lekat gelaran tu. Jadi lebih terkenal dengan gelaran Abdul Muttalib. Bila tahu, dia datang dengan penuh kegembiraan dan menamakan baginda sebagai Muhammad. Dia ambil Nabi, bawa masuk dalam Kaabah dan menamakan dengan Muhammad. Muhammad adalah nama yang tak masyhur dinamakan kepada orang-orang pada masa itu. Orang pada masa itu nama-nama Muhammad ni tak ada. Lalu Nabi kita lah orang yang pertama menamakan dirinya, dinamakan dengan Muhammad, dan sampai kali nama Muhammad adalah nama yang terbaik untuk kita namakan anak-anak dan sebagainya. Nama ni sebagai panggilan. Nama Muhammad bukanlah nama yang masyhur kita baca tadi. Walaupun begitu, Allah ingin melaksanakan ketentuan yang telah dinyatakan dalam kitab Samawi yang diturunkan kepada para nabinya seperti kitab Taurah dan Injil. Kitab Samawi, apa maksud Samawi? Kitab yang turun daripada langit, termasuk Samawi. Kalau kita terdengar orang mengajar agama Samawi, agama yang turun dari langit. Agama yang turun dengan kitab tadilah. Jadi ada 3 agama yang turun daripada langit ni. Pertamanya agama Yahudi, yang kedua agama Kristian, yang ketiga agama Islam. Kristian tu bukan, Kristian tu nama yang disebut oleh orang-orang tu, tapi ajaran dalam agama Kristian dan Yahudi tu masih mengekalkan ajaran Islam yang ada pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu kena faham. Semua Nabi bawa agama Islam, tapi yang namakan Yahudi, yang namakan Kristian tu orang yang telah menyelewengkan ajaran asal. Kitab yang diturunkan itu namanya kitab Taurah untuk Nabi Musa dan kitab Injil untuk Nabi Isa. Kedua-dua kitab itu dikhususkan hanya kepada Bani Israel, anak cucu Nabi Allah Yaqub. Kita bukan anak cucu Nabi Allah Yaqub. Orang Cina bukan cucu Nabi Allah Yaqub. Orang Afrika bukan cucu Nabi Allah Yaqub. Orang putih bukan cucu Nabi Allah Yaqub. Hanya orang Yahudi, sampai Yahudi yang ada sekarang, itulah Bani Israel. Tapi ajaran Kristian telah pun keluar daripada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, agama yang boleh yang disebarkan kepada semua manusia ni adalah agama Islam. Agama dengan Islam, dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kamu menjadi rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Di seluruh alam ni, kita ngaji ilmu tauhid, alam ma siwallah, benda yang lain daripada Allah. Di semua manusia, binatang dan segala benda yang ada atas alam. Lalu dalam kitab Samawi menyebut, contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam wa idh qala Isa ibn Maryam inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ni nabi yang memberi berita gembira dengan kedatangan seorang nabi selepas daripada aku, namanya Ahmad. Nabi ni namanya selain Muhammad ada nama Ahmad, yang merujuk juga kepada perkataan Muhammad itu. Ini dalam Quran ada sebut. Jadi nama Muhammad ini memang ada dalam kitab Taurah, memang ada dalam kitab Injil. Kitab Zabur
kitab Zabur ni bukan kitab syariat. Nabi Daud turun. Kitab Zabur ni kitab yang mengandungi zikir-zikir. Nabi Daud mengajar umatnya dengan kitab Taurah di samping kitab Zabur sebagai zikir-zikir. Kitab Zabur ni tak ada syariat, ketetapan syariat lah. Sebab itu kalau disebut, kita bincang je Taurah, Injil, Taurah, Injil, Taurah, Injil, Taurah, Injil. Nabi Daud, Nabi selepas dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa, dia berdakwah kepada umatnya dengan Taurah dan juga Injil. Dua-dua dia pakai. Dengan itu Allah Ta'ala mengilhamkan pada datuk baginda supaya menamakan baginda dengan nama Muhammad. Ilham, bukan wahyu, dia ilham. Habis itu cerita tentang nama. Kita berhenti situlah. Wanita pertama yang mengasuhnya ialah Ummu Aiman, atau namanya Barakah Al-Habsyiyah. Habsyi ni, Habsyah lah, orang Habsyi, kulit hitam, orang Afrika. Kalau tengok dia ada nota kaki bawah tu, nama sebenarnya ialah Barakah binti Tha'labah bin Amru, bukannya Barakah Al-Habsyiyah. Jadi kalau tuan yang tulisan kecil namanya, dia cakap Melayu saya tak ingat, orang Arab panggil ta'liq. Dia ta'liq, mana kitab ni ada pengkaji lepas datang ni, dia betulkan fakta. Jadi kalau ikut dalam kitab asal ni tulis Barakah Al-Habsyiyah, orang Habsyi, tapi kata di pentaklik ni dikata bukan, namanya adalah Barakah binti Tha'labah bin Amru, bukannya Barakah Al-Habsyiyah sebagaimana disebut oleh pengarang. Beliau dikahwini oleh Ubaid bin Zaid bin Amru daripada kabilah Khazraj dan melahirkan Aiman bin Ubaid. Jadi Ummu Aiman tu, Ummu Aiman ni gelaran lah, nama dia adalah Barakah. Ummu, ibu, Aiman sebab anak sulungnya nama Aiman. Ummu Aiman, dia gelur macam itu. Orang Arab biasalah, kita tak biasa macam itulah. Kita tak biasa, tak ada budaya macam itu. Aiman adalah di antara tentera muslimin yang tetap berperang di dalam peperangan Hunain sehingga mati syahid. Peperangan Hunain nanti kita akan baca. Peperangan Hunain ni peperangan yang dahsyat. Peperangan Hunain peperangan yang dahsyat. Ketika itu Islam dianggotai oleh 12,000 orang. Orang Islam rasa bangga dengan bilangan 12,000 pada masa itu, bilangan yang tak terkalah. Kitab lama sebut tak terkalahkan. Hebatlah. Tapi kemenangan, kekuatan itu bukan terletak kepada material semata-mata. Yang dalam Islam ni lebih penting adalah kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perang Badar boleh menang, kita akan baca nanti. Kalau ikut perang Badar tu logiknya memang habislah pelepas tamar lawan dengan pedang. Pelepas tamar dengan pisau ladin betul dilawan. Ni kalau pedang ni kalau tebas badan kita ni boleh putus dua. Pisau parang belum tentu boleh putus, tapi luka tu luka lah. Tapi kalau pedang, kalau memang dia tu tentera dan pedang tu telah pun diasah, dia hayun memang putus. Kalau sini boleh belah dua tu. Kalau parang rasa setekat ini kot batang pisang pun belum tentu kita boleh putus teruk. Ni kehebatan teknologi pedang. Sekarang ni boleh baca dalam internet senang. Boleh baca, tak tahu tak maklumat tambahan. Jadi dia terlibat sebab peperangan Hunain sehingga dia mati syahid. Peperangan Hunain ni orang Islam datang dalam keadaan megah, hebat, bangga dengan bilangan. Tiba-tiba dia kena serandap. Panah tiba-tiba datang, lintang pukal lari, tinggal Rasulullah. Dan Ummu Aiman ni itulah yang bertohor dekat situ sampailah dia mati syahid. Yang tunggu di situlah. Selepas suami Barakah meninggal, beliau dikahwini oleh Zaid bin Harithah. Zaid ni anak angkat Nabi, dan melahirkan Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi. Usamah ni pahlawan perang, umur muda, belasan tahun memimpin pasukan perang. Menunjukkan Nabi tak syarat orang tua ke, syarat siapa layak. Pemimpin ni kepada siapa yang layak, ada kelayakan dia. Antaranya ilmu, adil, dan macam-macam syarat. Ikutlah kita kalau Ibn Khaldun dengan syarat-syarat dia, imam fiqh dengan syarat-syarat masing-masing. Jadi kita ngaji fiqh dalam bab tu. Hamba perempuan kepunyaan Rasulullah.
kepunyaan bapa Rasulullah. Itu tentang orang yang mengasuh. Pengasuh lah. Orang yang pertama menyusukan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Thuwaibatul Aslamiyah, atau ada juga orang baca dengan Islamiyah. Masyhur orang sebut Aslamiyah. Hamba perempuan Abu Lahab. Mana Abu Lahab ni bagi hamba perempuan dia untuk menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibagi sebab apa? Sebab sayang. Sebab dia sayang pada Rasulullah, dia bagi hamba dia untuk menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud orang pertama ni tulis, kita ada buku dia tulis. Orang pertama selepas ibunya, yang pertama ibu dia lah. Maksud orang pertama ni orang pertama yang bukan pertama yang menurutnya ibu lah, Aminah. Siti Aminah dia yang menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kita baca ikut ringkas buku dia. Jadi begitulah kelahiran Nabi yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi, orang Bani Israel. Sebab apa? Sebab dia nak jadi pemimpin dunia. Dia, Allah Ta'ala, ni hikmah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sebut bangsanya, tapi Allah Ta'ala sebut namanya. Orang Yahudi menganggap mereka ni bangsa pilihan, sebab Nabi bermula daripada Nabi Allah. Kalau kita nak letak daripada Nabi Allah Yaqub lah. Sebab itu gelaran Israel tu Nabi Allah Yaqub. Nabi Yaqub digelar dengan Israel. Israel tu merujuk adalah nama gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub siapa? Nabi Yaqub ini bapa Nabi Yusuf. Ni kelesai senang kan. Nak bersorry senang. Bapa Nabi Yusuf, bapa Nabi Yusuf, anak Nabi Ishaq, cucu Nabi Ibrahim. Apa saudara ni siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail ni siapa? Moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ni datang daripada susu galur Nabi. Siapa dia? Abul Anbiya. Siapa Abul Anbiya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail abang, Nabi Ishaq adik. Ibu lain. Tapi Allah Ta'ala selepas Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, sampailah ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi itu banyak datang daripada Nabi Bani Israel. Menyebabkan mereka lupa sejarah yang Nabi Ibrahim tu. Dia kata Nabi Ibrahim ni Yahudi. Ni orang Kristian kata Nabi Ibrahim ni Kristian, bergaduh sama sendiri Kristian dengan Yahudi. Orang Yahudi kata Nabi Ibrahim tu Yahudi. Allah Ta'ala bagi penjelasan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Kristian. Nabi Ibrahim ni dia dulu sebelum adanya Taurat, dulu sebelum adanya Injil. Injil ada tu selepas zaman Nabi Ibrahim. Macam mana nak jadi Nabi Ibrahim pengikut Injil pula? Nabi Ibrahim wafat sebelum Injil turun. Nabi Ibrahim wafat sebelum Taurat turun. Macam mana dakwaan kamu mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi ataupun Nasrani? Ini dakwaan-dakwaan nak mendapat kemuliaan. Sebab banyak bangsa-bangsa yang merujuk ajaran agamanya kepada Nabi Ibrahim. Ada pengkaji sejarah, kalau kita baca buku, saya ada baca terjemahan daripada Singapura. Dr. Ahmad Shalabi ni seorang pemikir daripada Universiti Kahirah, bukan Universiti Azhar, Universiti Kahirah di Mesir. Dia menulis tentang agama-agama yang ada atas muka bumi. Dia bermula dengan agama Yahudi, kemudian Yahudi ada, Kristian ada, Buddha, Hindu, Buddha, Sikh. Itu adalah ajaran-ajaran di China, Confucius dan Lao-tzu tu. Betul ke sebut tu? Minta maaf lah. Baca ikut suka tu. Lao-tzu ke Confucius ke, ajaran-ajaran tu Zoroaster ada masuk sikit rasanya. Dia ada tulis terjemahan, dan orang Singapura terjemah. Tu terjemahan tahun 80-an. Saya pernah jumpa buku tu, saya beli. Saya photostate daripada perpustakaan. Dan nak menunjukkan di dalam agama Hindu ni ada tiga, dia panggil Trimurti. Trimurti ni tiga Tuhan yang berkuasa. Trimurti ada Tuhan ketua, Tuhan besar, Tuhan baik, Tuhan jahat. Tuhan ketua Tuhan namanya Brahma. Brahma tu dikatakan merujuk kepada Nabi, nama itu merujuk kepada Nabi Ibrahim. Dan Tuhan baik dia Surya.
dan Tuhan jahat dia Shiva, bukan tu kot nama. Salah tu minta maaf lah. Jadi kita maknanya dia menisbahkan, nak menisbahkan ajaran ni kepada Nabi Ibrahim. Nak sebut itu je, menisbahkan ajaran Nabi Ibrahim. Tapi ya Yahudi langsung dikata Nabi Ibrahim dia Yahudi, sedangkan kitab Taurat diturunkan oleh Allah daripada langit selepas kewafatan Nabi Ibrahim AS. Macam mana nak jadi pengikut? Tuhan dia siapa? Padahal kalau kita tanya Yahudi ini, dia sangat-sangat mengangkat Nabi Allah Daud kan. Nabi daripada Nabi Daud tu, Nabi yang bersanjung dan tak percaya Nabi yang lain, Daud tapi Nabi Daud dia. Jadi cara dia semayang dengan hantu berdinding itu satu hal. Tapi dia untuk sembah agama apa sebenarnya? Saya tak faham agama Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, apa itu kita faham lah. Tapi Yahudi tu sendiri tak nampak dia apa yang dia sembah. Dia asal, kita sebut asal, kita Taurah di Islam lah bawa asal Nabi Musa bawa. Jadi zaman Nabi Musa itu sendiri pun, yang orang Bani Israel pada masa itu banyak manipulasi keadaan. Paling kisah yang masyhur Samiri lah. Musa As-Samiri telah membentuk seekor patung anak lembu daripada emas. Emas itu adalah emas yang dicuri dan dipinjam oleh Bani Israel daripada orang Mesir. Bila diburu, bawa lari sekali. Asal dipinjam, nak pinjam pakai gelang ni seminggu, dia dah sewa macam mana tu. Masa kena buru, bawa lari sekali. Kata sendiri itu tak sah akibat patung tu. Jadi maknanya menyembah syirik kepada Allah SWT. Dia jawapan mudahnya disyirik kepada Allah SWT. Dia orang Yahudi dan orang Kristian ni sama aja. Mereka mengangkat paderi. Kalau Yahudi dia panggil pendeta, ahbar, Arab panggil ahbar. Kalau Kristian dia Arab panggil, Quran sebut arhab sebagai Tuhan. Sebab apa kita panggil sembah sebagai, yang dia buat antuk-antuk itu mengikut dia punya kepercayaan dia, yang kata ada roh apa semangat tu. Asal dia pun menyembah kepada kependitaan. Sebab apa? Sebab pendeta itulah yang menyusun ketetapan dalam agama dia. Yang dia sembah kat batu tu, saya pun tak tahu dia sembah apa tu. Itu tak tahu. Tapi ada kepercayaan yang disebut. Jadi kalau pendeta sebut di sini ada roh-roh apa semua tu, dia akan sembah macam tu. Panjang lah cerita yang Yahudi tu. Okey. Kemudian kita masuk kepada penyusuan ar-radha'ah. Sebab kot menjadi tradisi kehidupan orang-orang Arab. Jadi bukan orang Melayu, orang Arab. Mereka akan mencari wanita-wanita pedalaman yang akan menyusukan anak-anak mereka. Ini dilakukan dengan harapan anak-anak tersebut membesar dalam keadaan yang mulia. Mereka berpendapat wanita pengasuh di bandar adalah pemalas dan tidak kuat semangat. Beberapa orang wanita daripada Bani Sa'ad bin Bakar datang ke Mekah untuk mencari anak-anak yang akan disusuinya. Wanita bertuah yang dapat menyusukan anak yang mulia ini ialah Halimah binti Abu Zuhaib As-Sa'diyah, atau masyhur kita panggil Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah tu bangsa dia, ataupun bukan bangsa, kabilah dia, keturunan dia. Kalau kita sini Padang, kulub ini, itu contoh kita lah. Aku ni tu dah Padang. Saya ni Pak Kaduk lah, orang Lambur lah. Suaminya bernama Abu Kabsyah. Gelaran Abu Kabsyah namanya Harith. Nama tersebut digunakan oleh orang-orang Quraisy ketika mereka mengejek-ngejek Nabi kita SAW. Mereka berkata, ini adalah anak Abu Kabsyah yang bercakap dari langit. Keberkatan menyelubungi keluarga Halimah selagi anak yang disusuinya itu berada di situ.
Baginda SAW tinggal bersama Halimah sehingga mencapai umur 4 tahun ataupun 5 tahun. Di tradisi orang Arab ni akan menyusukan anak-anak di luar kota Mekah. Mekah ni tempat tumpuan masyarakat. Wabak pun boleh banyak, dan udara pun tak baik, dan juga bahasa tak hebat. Antara tiga sebab. Wabak, udara tak baik, udara lah pekan, dan juga bahasa yang tak kuat, tak bahasa Arabnya tak asli, tak fasahah, fushah tu tak ada. Fushah al-Arabiyah, bahasa Arab yang sebagaimana Nabi bercakap. Nabi cakap Arab tu hebat. Qul amantu billah thumma istaqim, tu je Nabi cakap. Tapi sahabat-sahabat balik terus relax. Kita nak terjemah baca syarahan pun faham tu. Tapi Arab dia faham. Arab yang pandai, yang tak pandai saya tanya lah. Orang Arab memang zaman Nabi tu terkenal dengan sangat menyanjung sastrawan. Dia terpesona dengan permainan bahasa. Sebab itu ada satu tempat namanya Pasar Ukas, tempat penyair mendeklamasikan syair-syair dia. Syair Arab ni macam kita baca dalam Berzanji lah. Kalau orang kita Merbani tu sama lah. Tu syair lah tu, bahasa hujung-hujung sama kan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, kan sama kakak hujung tu. Dan banyak lagi lah syair-syair yang hebat. Jadi bila Nabi cakap qul amantu billah thumma istaqim, katakanlah kamu cakaplah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu. Sahabat-sahabat yang tadi terus balik, terus amal. Kalau kita lah tapi kalau kita baca syarah, baru faham. Hadis tu sangat pendek, tapi dipanggil istilah dia, Nabi bercakap dengan satu kaedah jawabi'ul kalim, perkataan yang pendek tapi mencakupi. Ada istilah Melayu dia sebut tu. Dia padat, kata-kata yang padat tapi makna yang luas. Tu kehebatan Nabi bercakap. Di mana Nabi dapat tu? Nabi tak pergi sekolah, kita tahu Nabi tak pergi sekolah. Dia mana dapat? Di perkampungan Bani Sa'ad. Bercakap. Jadi tradisi orang Arab memang hantar tu. Mereka akan mencari wanita-wanita pedalaman yang menyusukan anak-anak. Jadi antara disebut dalam kitab kita ni, ini dilakukan dengan harapan anak-anak tersebut membesar dalam keadaan yang mulia. Pertamanya, budaya kampung kita tahu orang kampung. Orang kampung lasak, Nabi lasak. Nak pimpin umat ni kena orang yang manja-manja ke. Tengkin sekali udah toyak, tak mau. Nabi tengkin banyak kali, Nabi steady ya. Orang cekik tengkuk Nabi sampai Nabi steady ya. Orang pulau Nabi steady ya. Nabi tenang ni. Orang buat apa ke Nabi? Nabi tenang sebab Nabi telah satu tarbiyah berdasarkan suasana tu. Bi'ah, suasana pedalaman yang baik, yang budi pekerti, yang sopan santun, bahasa yang cantik, udara yang baik. Dan Nabi itu lasak menyebabkan Nabi bersiap dengan fizikal, mental dan juga rohani untuk memimpin ummah tu. Ini memang disengajakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni menyusu. Kalau kita pun boleh kan nak menyusu orang, nak ambil genetik, perpindahan genetik. Ingin anak nak dapat cucu doktor, susukan cucu dengan doktor. Pergi tengok doktor yang baik lah. Pilih dia kata, memilih tu. Jangan ambil doktor je. Mudah-mudahan kepercayaan zaman tu kan, anak disusukan oleh wanita-wanita. Tradisi dia tadi. Untuk keberanian. Banyak. Jadi berani, jadi kepercayaan masyarakat Arab. 2 tahun Nabi menyusu tu 2 tahun. Di samping Nabi boleh bercakap bahasa Arab, dan Nabi mendengar syair-syair Arab yang dibacakan di kampung. Bahasa Nabi kita Melayu ni banyak lorat lah. Kalau kita bahasa Melayu standard, ini sastrawan-sastrawan lah, Abdullah Hussein, Shah Nur Ahmad, Usman Awang, Demel dia bercakap sama Sa'id. Kita tak ada lah. Kita kena pendiat dengan Parit pun dah tak sama. Jadi bahasa dia dengan bahasa yang pasar, bahasa campur-campur. Jadi kekuatan bahasa di kampung tu masih mengekalkan keaslian. Jadi bila Nabi nak bersiap menerima Quran ni adalah sehebat-hebat bahasa Arab. Pada masa itu memang sastrawan ni macam artis pada hari ni lah. Kalau dia turun tu, berimpun orang dengar tu. Kalau
inilah kagumlah, terpesona sangat-sangatlah. Hebat dia boleh dengar dia baca syair tu. Ada syair memuji orang mati, ada syair sedih, ada syair semangat, macam-macam. Bila Quran turun, semua hilang. Tapi Quran bukan syair. Quran bukan syair. Tak ada langsung disiplin atau kita panggil rima syair tu, tak ada. Tapi ayatnya sangat hebat. Sikit kita ambil. Jadi keberkatan pada masa itu, bukan pengasaan jadi kemarau 2 tahun sebelum itu atau setahun sebelum itu, ataupun pada masa itulah kemarau yang sangat dahsyat. Kampung dia jadi merah lah bila kemarau. Kampung tu rumput-rumput dia merah. Dalam keadaan terdesak, sesak. Bukan terdesak, sesak. Jadi Halimah ni sama dengan orang kampung, dia pergi ke Mekah harapan dapat susukan anak orang kaya supaya dapat. Kemarau ni hasil bumi dia memang tak ada lah, nak makan pun susah, makanan pun. Dan anak dia setiap kali malam menangis sebab tak dapat menyusu. Memang kemarau sangat, binatang pun kering. Sampai Mekah, Halimah ni terlambat sikit sebab dia keledai dia sangat kurus. Jadi bila dia sampai, orang lain dah ambil dah anak orang lain dah ambil. Tinggal Nabi Muhammad. Bila tengok Nabi Muhammad dia tak nak ambil, dia pun balik lah, dia tangan kosong. Dalam depan sikit, lepas itu dia bincang dengan suami, malu pula, tak seronok. Datang nak ambil anak susu tapi tak ada anak susu. Tadi dia tengok dah Muhammad ni, dia berkata yatim, tak ada ayah, datuk nak bagi duit upah sikit lah. Dia tak seronok. Dia kata dia rasa tak seronok kalau balik tangan kosong. Dia tak tengok dia Muhammad begitu pun, dia tak seronok. Lalu dia pun bincang dengan suami dia setuju, kata mudah-mudahan bayi ni bagi berkat pada kita. Dia ambil, tidur semalam di Mekah, besok baru nak balik. Malam itu bila dia pangku saja Rasulullah, dan tiba-tiba dia merasakan dia dah bertenaga dan susu dia ada. Lalu dia menyusukan Nabi sampai kenyang, dan anak yang ada kecil, yang sebaya Nabi lebih kurang pada masa yang masih menyusu juga sampai kenyang. Dalam masa itu juga suami dia sedang memerah susu binatang unta yang dia bawa sekali untuk diminum. Ni barakah daripada Rasulullah. Dan masa balik itu, pagi besok dia bangun dengan seronok lah. Malam tidur nyenyak, anak pun tak ada toyak dah. Pergerakan keldai dia yang dulu naik, dulu datang lambat sekali, kaki luka, balik dia melaju, memotong kedai-kedai orang lain. Orang pun tegur, mana ni? Ni cakap kita lah, kemana laju sangat ni Halimah? Bukan ke ini kedai kamu tinggal di belakang? Ni kedai yang dulu lah ni, kedai yang naik dah saya datang dulu. Ni dia panggil keberkatan daripada Rasulullah, sehingga sampai di perkampungan menyuburkan tanah yang gersang. Subur tempat itu. Ni dipanggil barakah yang ada pada Rasulullah. Sebab itu kalau kita minta hujan, solat istisqa, tak pernah buat kita kan. Kita bawa-bawa ni dah hujan, alhamdulillah. Kalau ada kemarau, kita biasa orang akan panggil orang alim, orang-orang soleh untuk minta doa, minta hujan. Tapi jangan pula kita kata tak turun hujan tak soleh kawan tu, bukan. Itu turun tak turun tu, itu atas ketentuan Allah Ta'ala. Usaha kita cari orang soleh. Nabi datang tempat kemarau, mendatangkan hujan lah. Jadi orang soleh pun kita gunakan untuk. Tapi kalau Nabi lagi hebat lah, kita tak ada Nabi lah. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita masuk kepada belah dada. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa mursalin ulhamal malaikatil muqarrabin. Ya fatahu ya alim iftah quluna futuhal arifin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Cikgu punya soalan tu nanti saya cari balik. Yang hari ni dia sembuh apa hari ni tu. Kalau yang asasnya tadi ada bukunya tapi saya tak ingat fakta. Yang dalam Quran tu itu dia mengaku sembah Allah.